بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat teruskan lagi di dalam membicarakan kitab Tanbihul Ghafilin karangan daripada Abu Lais As-Samarqandi. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi ruang peluang kepada kita. Kerana di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin agar dengan ilmu ini maka kita boleh mendapat manfaat kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah biiznillah. Dan pada paginya alhamdulillah kita sama-sama mencari rezeki, kita berusaha untuk mendapat nikmat dunia, dan pada malamnya pula alhamdulillah kita sama-sama berada di dalam rumah Allah untuk kita teruskan mencari kantung bekalan akhirat kita. Jadi baik, untuk makluman kepada para jemaah sekalian, saya ada dapat terima beberapa pertanyaan daripada para jemaah kita di sini, yang ada yang PM saya sendiri kan. Jadi mereka bertanya tentang kitab yang saya mengajar, sebab ada yang mereka hantar info melalui mufti wilayah persekutuan. Jadi baik, saya kena perjelaskan yang tu dulu sebagai makluman awal. Okey, jadi saya tak perlu maklumkanlah siapa yang bertanya ataupun siapa yang hantar ni, tapi cuma sebagai pertanyaan beliau, dia kata ustaz, mengajak kitab Tanbihul Ghafilin ni sesuai ke tak, okey ke tak? Tu soalan dia macam tu kan. Okey baik, saya nak bagi makluman kat sini. Pernah ditanya kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ataupun pernah dijawab oleh iaitu bekas mufti kan Wilayah Persekutuan ataupun sekarang ni merangkap Menteri Agama, iaitu pertanyaan berkaitan tentang pengajian kitab Tanbihul Ghafilin ni macam mana. Sebab ada yang memaklumkan bahawa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni ada hadis-hadisnya yang lemah, hadis-hadis dia yang mana orang kata apa, hadis palsu dan sebagainya. Baik, jadi apa yang telah dijawabkan oleh Datuk Mufti, iaitu pertamanya kita kena kenal dulu siapa itu Abu Lais As-Samarqandi. Yang tu pertama kita nak kena kenal kan. Iaitu pernah saya dah cerita dah dulu Abu Lais As-Samarqandi ni siapa, tapi mungkin kita dah terlupa, dah lama sangat dah. Duk mengaji kitab ni pun dah lama sangat dah. Tapi kita kena peringat baliklah. Sebab dah ada tanya yang PM, jadi saya kena bagi tahu. Baik, Abu Lais As-Samarqandi ini adalah Imam Abu Lais yang mana al-faqih. Pertamanya orang yang faqih ilmu. Dan yang keduanya dia ni adalah al-muhaddis, al-zahid, iaitu orang yang mana alim dalam bidang hadis. Dan kemudian namanya ialah Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi, pemilik bagi kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau kita lihat kitab Tanbihul Ghafilin ni dulu asalnya tajuk dia panjang, tapi sekarang ni dia letak kitab Tanbihul Ghafilin. Dulu asalnya ataupun pada asal kitab asalnya adalah Tanbihul Ghafilin Al-Mau'izah bil Al-Ahadits Sayyidina Al-Anbiya wal Mursalin, iaitu maksud dia peringatan kepada golongan yang lalai dalam memberikan mau'izah. Maksud menggunakan mau'izah ni ambil daripada matan-matan hadis ataupun daripada percakapan-percakapan, kata-kata daripada hadis ataupun pengumpulan daripada hadis bagi sekalian para nabi dan juga rasul. Okey, dan terdapat beberapa pandangan ulama terhadap kitab ini, iaitu kata Imam Az-Zahabi di dalam, kalau kita lihat di dalam Tarikhul Islami Az-Zahabi dalam muka surat 583, apa dia bagi tahu? Iaitu kitab Tanbihul Ghafilin ini, di dalam kitabnya ada Tarikhul Islam, dan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini terdapat beberapa hadis-hadis yang agak lemah dan palsu. Okey. Namun demikian Syekhul Abu Al-Fadil Al-Khumari rahimahullah berkata, dan kitab Tanbihul Ghafilin ini terkandung padanya hadis-hadis dhaif dan palsu, maka tidak dikehendaki kepada orang awam yang tidak mengetahui yang sahih daripada yang palsu untuk membacanya. Maka kesimpulan yang dibuat di sini apa dia? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah sebuah kitab yang baik dan bermanfaat daripada sudut ilmu dan ada makluman tersirat tersendiri. Maka sekiranya digunakan sebagai ilmu pengetahuan,
Kerana apa? Berdasarkan daripada buku ini diterjemahkan pun, pada asalnya Abu Lais As-Samarqandi telah menyebut bahawa kitab ini digunakan sebagai peringatan untuk manusia yang lalai. Tetapi pada asalnya Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahawa buku ini adalah untuk dia sendiri. Sama macam mana kita tengok Syekh Zakaria di dalam kitab Rahiq, kitab Qaulut Tam. Apa Syekh Zakaria kata? Asalnya aku ni karang ilmu-ilmu ni, ataupun aku dapat panggil apa? Ilmu ni asalnya digunakan untuk diri aku saja. Tetapi bila dipikirkan ilmu yang bermanfaat, iaitu al-ilmu yantafa'u bih, maka pada waktu itulah dia bukukan, lalu dikeluarkan balik bukunya semula. Kan? Tetapi dia rujuk balik dengan ahli-ahli yang faqih. Sama juga Abu Lais As-Samarqandi, dia kata apa? Aku ambil daripada para alim ulama. Namun disebabkan di situ bila buku ini telah dibukukan ataupun bila dicampur aduk dengan dikumpulkan daripada pelbagai bahan-bahan, maka sebab itulah di kalangan bahan ada sebahagian daripada dalam kitab ni bahan tersebut, iaitu hadis yang digunakan pakai itu adalah mungkin hadisnya adalah lemah ataupun palsu. Maka kesimpulan yang terakhir dibuatkan di sini iaitu sekiranya kita menggunakan kitab ini adalah untuk pengajian, sebagai untuk kita nak ambil manfaat daripada huraian kitab-kitab tersebut, maka boleh diguna pakai. Tetapi sekiranya bagi yang ingin menceritakan ia sebagai kitab untuk pengajian ataupun untuk sebagai keterangan, maka pastikan perlu mengetahui hadis yang digunakan tersebut adalah hadis yang sahih, yang palsu, yang lemah dan sebagainya. Maka sebab itulah daripada awal lagi bila saya mengajak kitab ni hari tu pun, saya dah guna daripada buku ni pun kita duk belajar, kita takkan bagi tahu hadis tu adalah hadis apa dan sebagainya. Saya akan baca secara terus sahaja. Kalau tengok dalam buku ni tebal, kalau ikut kita nak pecahkan hadis dia satu persatu daripada tajuk yang dia bagi itu, maka kita tahu bahawa mungkin hadis itu adalah hadis tersebut yang mana mungkin hadis itu benar ataupun tidak dan palsu dan sebagainya. Maka kita kena tahu dulu benda tu. Kan? Jadi sebab itulah bila macam dengan hari Selasa baru ni, masjid daerah Parit Buntak minta saya mengajak kitab ni juga untuk permulaan. Saya buat huraian yang ni dulu sebagai permulaan. Saya bagi tahu kata kalau kata para jemaah bersetuju tetap nak guna pakai juga buku ni, saya kata maka kita guna. Tetapi sekadar untuk ambil manfaat. Sebab apa? Di dalam buku ni banyak manfaat dia lagi banyak. Kan, daripada segi huraian-huraian dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak ambil hadis, kita tak boleh, mungkin kita risau takut hadis yang kita baca tu tadi sama ada benar ataupun tidak. Maka sebagai guru ataupun saya ni sebagai orang yang mengajak tuan-tuan dan puan-puan, maka saya kena cek dulu hadis tersebut betul ataupun tidak. Kan. Jadi kalau tuan-tuan nak lihat sekarang ni, Jabatan Agama Islam sendiri pun JAKIM, dia ada keluarkan satu apps yang dinamakan sebagai Smart Hadis. Tuan-tuan boleh download apps tersebut, masukkan dalam handphone. Sekiranya terima satu-satu hadis ataupun terima satu-satu ayat yang mana dia kata itu adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka tuan-tuan boleh semak, tuan-tuan boleh cek dulu. Kan? Sebab tu saya kalau saya baca, sebab tu saya selalu sebut terus daripada ataupun katanya Abu Lais As-Samarqandi. Saya takkan kata apa yang disebut ataupun katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, sebab tu kita kena faham dan jelas yang tu dulu. Jadi saya harap sangat pada yang bertanya tadi, kan, yang bertanya kepada saya itu, insya-Allah mudah-mudahan jelas dan faham. Sebab saya faham mungkin dia pun terbaca info ni. Sebab ada orang kata, ustaz, bukankah daripada kitab Tanbihul Ghafilin ni ada hadis-hadis yang lemah dan sebagainya. Sebab itulah kita kena klasifikasikan ia dengan betul. Kalau kita tak kelaskan dia, kita letak bahawa ni semua hadis Rasulullah, ni semua hadis betul, ni semua hadis yang sahih, maka tu salah. Kan? Bukan kata kitab ni saja, termasuklah dengan yang lain pun, maka kita kena rujuk dahulu. Tak boleh baca pada satu kitab. Macam saya duk baca mengajak sirah sekalipun, walaupun saya duk guna kitab Rahiqul Makhtum, tapi saya tak guna Rahiqul Makhtum saja. Saya guna kitab biografi Muhammad bin Abdullah, ataupun saya guna lagi kitab Sirah An-Nabawiyah, kan, kemudian guna Sirah Al-Islami wa adillatuhu dan sebagainya. Maka kita guna banyak untuk sebagai kita kena compile balik, kita cek balik fakta tersebut betul ataupun tidak. Kan, takut nanti bila kita cerita benda yang tak betul,
maka macam dengan sekarang ni, tengoklah macam dengan sekarang ni dengan ada live yang dan sebagainya, maka benda ni lagi kita takut, kita kena jaga. Kan? Jadi bila dah ada pertanyaan macam tu, saya kena tanya balik lah para jemaah balik. Nak teruskan dengan kitab ni ke ataupun nak kena tukar kitab baru? Kan? Kena tanya macam tu balik lah. Kan? Sebab sebelum ni kita continue dengan kitab ni je, tak ada masalah. Tapi kalau takut dah bila ada was-was dekat situ, jadi saya kena tanya balik. Kan? Agak-agak macam mana tu? Bab saya, huraian saya ni dah selesai dah lah. Ni bab para jemaah pula. Kan, hak kita hari tu pun hak kita belajar tentang Irsyadul As-Salikin ila Akhta'il Musallin pun sama juga sebenarnya. Ada orang kata Ustaz Mahmud Al-Misri itu dia merupakan pengarang kitab-kitab Wahabi dan sebagainya pula. Macam-macam. Kan? Tapi setakat yang saya duk mengajar sebelum ni pun tak pernah lagi saya ada mengajar tentang perkara-perkara yang mengelanggar daripada bab Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Kan? Sebab tu ada satu masjid ni dulu dia jemput, lepas tu ada seorang ustaz ni komplain beritahu kat masjid tu, terus masjid tu tak jemput saya dah. Pun ada, saya tak kisah. Disebabkan bila dia dengar benda tu, jadi terus dia kata, oh tak boleh kajak kitab tu no. Jadi jangan panggil ustaz tu. Lagi bagus, tak apa. Kan? Jadi sebab bukan kita, maksudnya kita kena faham, bila faham buku tu kita pegang pada kitab tu salah. Kan? Sebab kita kena pegang banyak, sebab kita ada alim kita ada muallim kita ada guru kita. Macam dengan bila belajar benda ni pun, saya ada guru saya yang akan jadi sebagai rujuk. Jadi bila saya tak faham, saya tanya dia balik. Kan? Betul ke macam ni? Tak ni, dia kata cuba rujuk balik lagi. Kita rujuk lagi pula dengan orang lain pula lagi. Kan? Jadi macam mana? Para alim pula yang berada di dalam surau ni. Terus ya tu? Tak apa ya? Sebab saya kena tanya, sebab lagi saya takut bila ada yang tanya macam tu, jadi saya kena tanya balik juga. Saya kena jawab dulu, lepas tu saya kena tanya balik. Sebab saya takut dia kata, ustaz tak boleh ustaz, kita guna kitab lain kot. Sebab dah ada pertanyaan dan orang panggil apa, kekeliruan macam tu. Kan? Sebab tu saya beritahu lagi, memang ada dalam kitab, dalam buku semua tu memang ada. Sebab kalau dia kata nak suruh kita baca hadis yang sahih saja terus, maka kita guna kitab yang guna hadis sahih semua. Itu senang lah. Contoh macam dengan kitab apa? Kan, kalau kita kata kita nak lihat contoh kitab ke, kita boleh tengok lah, iaitu kitab Targhib wa Tarhib. Tu boleh contoh, kita boleh guna kan Al-Imam Munziri, ataupun kitab Ar-Raqiq, Ar-Raqaiq, karangan daripada Sahih Bukhari, pun boleh juga. Itu kalau betul nak baca hadis lah. Kan. Tapi kalau kita kata kita terus yang ni, insya-Allah. Jadi saya risaulah, tapi sekiranya memang kalau dah ada pertanyaan, saya jawab, insya-Allah saya akan jawab. Cumanya mungkin takut dia kata, ustaz tak respon pun ni. Mesej memang lagi kalau nak respon dengan mesej ni nak type, takut tak faham. Kan? Okey. Jadi bila ada pertanyaan, saya kena jawab macam tu insya-Allah. Jadi saya rasa dah tengok rakam tu. Tapi dia tak ada dalam ni, saya tengok dia tak ada bola dalam ni. Kan. Tapi biasanya macam tu lah, faham betul. Sebab bila dah letak speaker ni, dia dengar sekeluluh sendiri kan, sekeliling masjid dan surau dan sebagainya kan. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan dapat dengar lah. Okey, baik, jadi kita teruskanlah kalau dah macam tu persetujuannya. Okey, jadi kita akan terus sambung di dalam tajuk dia, iaitu menahan marah. Hari itu pun duk tahan marah lagi kan. Okey, jadi kita kena sambung lagi tajuk yang tu sikit je lagi. Okey. Jadi daripada Yahya bin Mu'az berkata, sesiapa yang mendoakan orang yang menganiaya padanya, maka ia telah menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah pada nabi-nabi dan yang lain-lainnya, dan menyenangkan yang mal'un iaitu iblis di tengah-tengah syaitan dan orang-orang kafir. Siapa yang mendoakan orang-orang yang menganiaya padanya, contoh bila dia ni kena aniaya, lepas tu dia minta doa, ya Allah ya Tuhanku, aku ni kena aniaya, kau aniaya dia balik. Tu maksud dia. Maka yang tu dia seolah-olah meminta pertolongan kepada al-mal'un, iaitu dia mal'un ni. Dua orang duk sebut, kita duk sebut ni mal'un orang ni. Apa tu mal'un? Iblis. Jadi sebut elok tu dah, dia sebut mal'un ke orang tu, hati-hati dah. Yang ni mal'un sungguh. Dia tak faham lah. Biasalah tu. Dia berjawab macam tu pula. Dia tak tahu yang orang kata hang ni iblis. Kan. Jadi nak guna mal'un ke apa, hati-hati sikit lah. Okey, dan maka pada waktu itu dia menyusahkan para nabi. Maknanya sepatutnya dia
Kita ni nak minta syafaat daripada Nabi, betul tak? Maka sepatutnya apabila berlakunya aniaya terhadap diri kamu, maka mohonlah dengan Allah agar diberi kesabaran ke atas kamu. Kan? Maka bagaimana cara nak memohon kesabaran ni? Iaitu ketika mana kamu dianiaya, beristighfarlah dan mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan aniaya tersebut pernah dilakukan oleh diri kamu sendiri. Betul juga. Kan? Sebab itulah kadang-kadang kita tak sedar, maka lebih baik bermuhasabah. Cek dulu. Mungkin aku pernah buat lah kot. Pegang macam tu je terus, sudah. Kan? Okey. Maka dilihat pernah disebut, iaitu daripada Al-Ahnaf Qais ditanya, apakah kemanusiaan itu? Jawabnya, merendahkan diri di dalam kekuasaan kerajaan dan memaafkan ketika berkuasa dan memberi tanpa menyebut-nebut pemberian. Sebab itulah kalau kita lihat, pernah disebut kepada kita, iaitu disebut sebagai apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat istilah dia asqar ya tu. Syirkul asqar, iaitu syirik kecil. Kan? Pernah ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perkara yang boleh menyebabkan syirik kecil? Agak-agak apa dia yang boleh dikatakan sebagai syirik kecil ni? Iaitu apa dia? Riya. Kan? Apakah yang dikatakan sebagai syirik kecil? Syirik kecil bermaksudnya iaitu riya. Kan? Riya. Kan? Riya. Maka hati-hati. Sebab itulah dalam keadaan tersebut, sekiranya kamu di dalam keadaan marah ataupun kamu sedang dalam keadaan tercela, maka akan terjadi kepada diri kamu, iaitu seolah-olah kamu akan menganggap diri kamu adalah insan yang lebih hebat daripada insan yang lain. Kan? Kadang kita tengah marah ni, maka kita akan anggap orang tu lemah dan kita rasa kita ni lebih hebat pada orang lain. Tidak. Jadi pada ketika itu boleh timbul pada diri kita, iaitu riya, telah melakukan satu syirik kecil. Syirik kecil ni boleh minta ampun dengan Allah ke tak? Boleh lagi. Sebab walaupun nama dia syirik, tapi syirik kecil. Iaitu caranya apa dia? Kita cepat-cepat kena istighfar, minta ampun dengan Allah. Tapi kalau syirik besar ni, mensekutukan Allah tu, yang tu tak boleh. Kan? Okey, jadi perbanyakkan istighfar. Abu Lais As-Samarqandi berkata, pergunakanlah sabar ketika mana marah, dan awaslah kamu daripada ceroboh ketika marah, kerana ceroboh dalam marah itu boleh mengakibatkan 3 macam. Maksud dia macam mana? Bila kita marah, terlampau marah, lepas tu kita terus nak lepaskan marah kita macam tu juga, maka ia boleh menyebabkan 3 keadaan. Yang pertama, kamu akan menyesal diri sendiri. Kan? Betul tak? Kita akan rasa menyesal. Contoh macam kita nak marah anak kita lah. Kan? Anak kecil sebagainya. Lepas-lepas kita pukul dia ke, ataupun lepas kita marah dia ke, lepas tu kita akan renung dia balik tak? Kita akan tengok dia balik. Rasa macam kesian pula dah. Tadi dah marah dia pula dah. Kan? Rasa macam menyesal sendiri. Okay? Yang kedua, tercela oleh orang-orang. Orang yang tengok dalam keadaan kita ni duduk marah dan sebagainya, kan? Agak-agak bagaimana orang menganggap kita? Agak-agak orang tengok menganggap macam mana? Kan? Dapat tengok siaran langsung pula, dapat tengok live pula, kamu tengah marah pada waktu tu. Orang ni ataupun kita sendirilah, apa penilaian kita terhadap orang tersebut? Macam-macam dia akan keluar, betul tak? Macam-macam. Kan? Macam dengan baru ni, contoh saya tengok sidang parlimen baru ni kan. Hari ni dah sidang yang ketiga, dah hari ni hari yang ketiga kan. Pada hari mula-mula tu, tengok tu dia. Masa tu saja duk tengok, lepas tu anak saya tanya, "Baba tengok apa? Sepatu reunion ke?" Saya kata, "Mana ada sepatu reunion?" Dia kata, "Tak lah, dengar gelak, dengar marah, dengar menjerit apa semua tu." Saya kata, "Ni biasalah." Dia kata, "Ni depa buat apa? Kita nak cerita pun kita tak tahu." Nak bagi tahu kat dia, nak explain kat dia tu betul-betul macam mana. Kan? Maka pada waktu itu sebenarnya ada tak penilaian kita terhadap individu apabila kita tonton? Agak-agak. Ada? Jangan kata macam tu. Mak-mak kan yang berada di depan saya ni pun tengok cerita ya pun. Dia berlakon. Betul tak? Agak-agak kita menilai tak kat situ? Menilai oh. Loh, awak yang dia tak pergi bunuh kawan tu. Lah berlakon. Penerbit tak suruh bunuh, nak bunuh apa? Tak kita pula yang lebih lagi. Sebab apa? Kita tak boleh. Dia jadi tak boleh aku. Kan sampai jadi macam tu. Maka akan berlakunya tercela disebabkan dia buat. Sebab itulah pernah ada orang yang bertanya kepada para alim. Seorang ni bertanya kepada alim. Dia kata apa? "Wahai alim, aku bercita-cita untuk menjadi seorang
ahli wayang. Maksud ahli wayang ni apa dia? Berlakon lah. Kan? Dan aku melakonkan dengan pelbagai watak. Kan? Di dalam lakonan aku tersebut, maka akan berlakunya banyak penilaian. Adakah lakonan aku itu tadi boleh menyebabkan penilaian tersebut tercela atas diri aku? Kan? Apa alim ni jawab? Dia kata sekiranya apa yang kamu lakonkan itu hanyalah sebagai tunjuk kepada orang ramai untuk orang ambil pengajaran, maka perlulah diceritakan pada awal. Maknanya kena bagi tahu dulu, saya berlakon, jadi watak saya macam ni. Saya nak kena bagi tahu macam ni. Tapi sepanjang filem yang kita tengok ni ada dia bagi tahu macam tu dulu. Sinopsis dia sikit ya. Jadi kena hati-hati tu. Kan, sebab takut orang duk marah ni. Kan? Orang tengok baru ni cerita Nur 2. Kan? Dia punya marah lah dekat Pak Long tu. Kan? Apa ni tolak kawan ni, apa ni. Tu cerita ya pun. Tapi tak boleh dia jadi. Maka orang pula mencela kawan tu. Kan? Jadi kena hati-hati. Sebab apa? Yang dilakukan itu dia menggunakan watak sebagai seorang Islam, seorang orang Islam, maka lagi kena hati-hati. Lagi kena hati-hati. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama menyesal, yang kedua tercela, yang ketiga apa dia? Siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar wal a'yazubillah. Kan Allah kata apa? Apabila berlakunya seseorang yang mana dia mati dalam keadaan ada sifat marah pada diri dia, lalu dia tidak pernah memaafkan, maka aku akan balas balik seperti mana yang dia marah pada orang lain. Itu yang kita takut. Kan, hati-hati. Okay. Dan di dalam sabar itu juga ada 3 keuntungan. Tadi 3 balasan apabila berlaku marah, maka kita lepas begitu saja, ada 3 kesan dia. Tapi ada 3 pula kebaikan dia. Apa dia? Yang pertama, senang pada diri sendiri. Kalau dia marah, lepas tu ditahan dia tak lepas pun. Memanglah kalau ikut pada waktu tu dia rasa macam aku ni tak lepas, tak boleh, betul ya. Tapi sebenarnya kalau dah habis pi macam tu je, dia rasa pi kat dia. Kan, dia nak kata apa pun kata apalah. Okey. Yang kedua, pujian orang-orang kepadanya. Orang tengok pula kata dia ni duk macam ni kena marah kenapa buat tak tahu tak ada perasaan ke apa dia ni. Orang kan kata macam tu pula dah kat dia. Kan? Syah ni macam tak ada perasaan dia, orang marah orang kutuk orang kata kat hang buat macam tu je. Biar apilah. Dia jawab macam tu kan. Dan yang ketiga, pahala yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rahmat kepada dia. Allah akan memberi kebaikan kepada dia. Allah akan memberi pahala yang baik pada dia. Kan? Maka kerana sebab sabar itu memang pahit pada mulanya tetapi manis pada akhirnya. Kan? Itulah sifat sabar. Okey. Jadi kita sambung pula di dalam bab yang seterusnya, iaitu apabila habis kita tengok bab marah, dia pergi kepada bab yang boleh menyebabkan marah. Apa dia? Iaitu bab lisan. Kan? Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW disebut apa? Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu atau kama qala. Orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang menjaga orang Islam yang lain. Kan? Dia jaga orang Islam. Kan? Sebab dia sebagai Islam maka dia kena jaga. Apa dia? Min lisanihi wa yadihi, daripada lisan dia dan juga tangan dia. Kan orang Islam yang sebenar betul-betul dia kena jaga, dan dia juga kena jaga saudara se-Islam dia. Kan? Sebab hadis Nabi juga disebut lagi apa dia? La yu'minu ahadukum hatta akuna uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu selagi mana kamu tidak kasih orang lain macam mana kamu kasih diri kamu sendiri. Kita ni sayang diri kita macam mana? Sayang diri sendiri mana boleh. Kan? Tetapi macam mana kita sayang diri kita macam tu juga, macam tu juga kita kena sayang pada orang lain. Sebab itulah bila nak kata sayang, maksudnya kita jaga diri kita jaga diri orang lain juga. Maka paling utama Islam letak 2 aja yang paling ketara kita nak kena jaga. Paling utama sekali apa dia? Punca dia 2 ni, lidah dan juga tangan. Lisanihi wa yadihi. Memang Islam tegak 2 benda tu dah. Sebab itulah disebut, iaitu lidah ni lebih tajam daripada mata pedang. Kan? Lidah ni cepat, sekali dia keluar habis. Kan? Tangan sekarang ni keyboard warrior lagi cekap tu.
Kan? Kita bacalah komen ke apa semua pun. Bila tengok muka tak ada muka yang betul. Kan? Tapi bila dia type cerita, dia kata semua dalam tu semua komen dan sebagainya, macam-macam. Kan? Maka benda ni kita boleh lihat sendiri. Kan? Ini dua-dua ni yang punca dan akibat yang paling besar. Yang mana Allah kata, kamu kena jaga. Kamu kena jaga. Kan? Jadi Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan daripada sanadnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Ada seorang fulan ni datang bertemu dengan Rasulullah, maka dia kata, ya Rasulullah, tegaklah aku, nasihatlah aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyah al-muslimin wa alaika bidzikrillah. Jagalah takwa kepada Allah. Kan? Alaika bittaqwallah, jagalah ketakwaan kamu kepada Allah. Kerana apa? Fa innaha jima'u kulli khair, sebab takwa itu menghimpun segala kebaikan. Takwa ni macam mana? Takwa ni macam mana agak-agak? Sebut takwa, tapi takwa tu apa dia? Takwa saya tahu lah. Tapi takwa ni apa dia? Tapi takwa tu tahu tak tu? Kan? Kita tengok baru ni PKP kan? Yang boleh keluar isi apa ketua keluarga ya. Sampai Aeon dia sediakan seorang orang perempuan pula tunggu dekat market dalam tu untuk jadi sebagai pembantu untuk sebut beli barang ni apa dia. So isteri dia tulis tokwa 3.